Hai semua, saya Cikgu Sania. Bertemu kita pada kali ini. Topik perbincangan kita adalah berkenaan dengan kata tunggal dan kata majmuk. Jadi sepanjang video ini saya akan terangkan sedikit apa yang kata tunggal dan apa itu kata majmuk, dan saya akan terangkan sedikit antara kesilapan dalam tata bahasa kata majmuk dengan kata tunggal, dan kemudian saya akan tunjukkan contoh dalam teks senarai ataupun jenis-jenis lah, contoh-contoh antara contoh-contoh kata tunggal dan antara contoh-contoh kata majmuk yang ada dalam buku teks tingkatan 5. Okey, sama-sama kita belajar. Okey, baiklah, kita mulakan pembelajaran kita. Okey, sebenarnya video ini saya buat untuk pelajar saya lah, untuk kelas saya PDPR saya. Mungkin saya buat video ni untuk pelajar-pelajar yang tak sempat mengikuti Google Classroom saya pada masa ditetapkan. Saya faham banyak kekangan, banyak halangan-halangannya. Jadi saya buat video ni supaya mereka boleh tonton atau belajar pada bila-bila masa untuk memudahkan semua pelajar saya dapat pembelajaran yang seadilnya, insya-Allah. Okey, jadi ini adalah tajuk pembelajaran. Ini tajuk ni saya ambil daripada buku teks Kawal Sebelum Tular. Okey, kita mula. Okey, ini yang saya katakan, saya nak ajar kata tunggal. Sebelum kita mengenal pasti kata tunggal, kata majmuk, apa yang perlu saya tekankan di sini adalah perlunya awak menguasai kata nama, kata senti nama, kata adjektif, kata kerja, kata hubung, kata tugas, lagi apa? Kata apa yang masa awak belajar tingkatan 3 tu, itu adalah penting awak kuasai dahulu sebelum awak untuk pergi ke kata tunggal ni. Sebab kalau awak tak boleh nak kuasai apa yang tadi saya cakap tadi tu, nanti awak macam pening-pening sikit. Okay, tapi sebenarnya kalau awak dah kuasai, macam okey je kan. Okey, kita mulakan kata tunggal. Apa itu kata tunggal? Kata tunggal adalah perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses pergandaan dan perangkaian. Maksudnya dia ada satu saja perkataan, dia tak ada dua, tak ada tiga, tak ada satu saja perkataan kata tunggal. Seterusnya boleh terdiri daripada satu suku kata, dua suku kata atau lebih. Contoh, bah, kopi, pelajaran. Okey, kita dapat 3 jenis kata tunggal. Yang pertama iaitu kata tunggal unit yang bebas, dapat berdiri sendiri sebagai ayat. Bermaksud dapat berdiri sendiri ni maksudnya satu perkataan tu, kata tunggal satu perkataan tu dia telah bermakna. Okey, kita bila sebut perkataan tu kita faham. Contoh, siapa. Siapa ni adalah bila kita sebut siapa, kita tahu itu adalah bermakna. Kita tahu apa maksud dia. Okey, macam contoh sudah. Sudah kita tahu maksud dia adalah selesai. Kita, bila kita sebut kita tahu itu adalah kita. Itu adalah perkataan kata tunggal yang bermakna. Okey, tak perlu perkataan lain untuk menguat, untuk jadikan dia lebih bermakna, untuk jadikan dia bermakna. Okey. Okey. Yang kedua iaitu unit yang tidak dapat berdiri sendiri. Tadi boleh berdiri sendiri, yang ini tidak boleh berdiri sendiri, memerlukan sekurang-kurangnya satu unit bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. Maksudnya contoh di. Di ni adalah tadi daripada kata tunggal, di daripada untuk. Okey, contoh ni di. Ini adalah sejenis kata tunggal, tapi dia memerlukan unit lain, iaitu dia memerlukan perkataan lain untuk menjadikan sesuatu perkataan itu bermakna. Kalau di ni tak ada makna, tapi dia memerlukan satu perkataan yang lain untuk jadikan dia bermakna.
Okey, kata akronim diterbitkan melalui proses pergabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh. Contohnya action, cermin, pawagam. Asalnya perkataan ni adalah panjang, jadi mereka lah dia dipendekkan supaya perkataannya lebih mudah. Tapi bila dipendekkan tetap menjadi satu perkataan yang bermakna. Okey, perkataan yang boleh kita faham. Okey, kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan perkataan baru terbentuk membawa makna tertentu. Maksudnya daripada satu kata tunggal tambah kata tunggal yang lain, jadilah kata majmuk. Dia kahwin dari kata majmuk. Okey, kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Contoh, ini adalah jenis-jenis kata majmuk. Okey, gambar raja, jalan raya, tengah hari, kapal terbang, merah muda, ketua sika negara. Prof Madian ni antara contoh kata majmuk rangkai kata bebas. Seterusnya, kata majmuk berbentuk istilah khusus, garis pusat, kertas kerja, kemas kini, mata pelajaran atau cara. Kalau perasan ni, dua ni, okay, dia ada dua perkataan. Okey, asalnya contoh saya ambil kapal terbang. Kapal adalah kapal. Bila sebut kapal, kita fikir kapal. Okey, dia adalah kata tunggal asalnya, terbang. Jadi kita fikir terbang, kita faham itu adalah terbang. Tapi bila jadi kapal terbang, kita terus nampak dalam otak kita kapal terbang. Itulah kata majmuk. Okey, daripada satu perkataan lain dan perkataan yang lain, tapi bila digabungkan terus menjadi satu perkataan yang bermakna. Okey, yang kita faham. Maksudnya jadi perkataan yang baru. Okey, ni paling penting. Kata majmuk yang telah mantap dieja sebagai satu perkataan. Dalam dunia ni, bahasa Melayu ada 15 sahaja kata majmuk mantap yang perlu dieja rapat. Selain daripada 15 ini, jangan memandai-mandai. Okey, nak rapatkan dia. Okey, melainkan ada imbuhan kan sahaja boleh rapatkan. Nanti kita tengok. Okey, ini adalah contoh kesalahan penggunaan kata majmuk. Yang salahnya kenal pasti. Kenal pasti ni bukan terdiri daripada kata majmuk mantap. Jadi ejalah dia terpisah. Ini kemas kini. Okey. Kemas kini, kalau kita perasan kemas kini ni dia bukan kata majmuk mantap. Kenapa kat sini? Betul. Sebabnya ada apitan. Imbuhan apitan di dan kan. Imbuhan apitan bila berjumpa imbuhan apitan di kemas, tambah lagi kini. Kini kan. Okey, dia cantum mesti rapat. Sebab jumpa apitan depan apitan ni depan belakang ni mesti perkataan dia eja rapat. Penguat kuasa, asal kenapa salah? Sebab apabila awak jumpa imbuhan awalan saja ada, tapi belakang dia tak ada imbuhan, jadi mesti dieja jarak. Okay, daya serapan ani adalah imbuhan akhiran, sama juga imbuhan akhiran mesti dieja jarak. Kalau macam tadi ni apitan, ini imbuhan awalan, ini imbuhan akhiran. Dieja jarak. Mencampur adukkan. Sama juga mencampur adukkan kan ni imbuhan akhiran, mesti dieja jarak. Ingat je, dikemas imbuhan apitan sahaja, di imbuhan apitan yang ada dekat depan dan belakang sahaja yang boleh dieja rapat. Alright? Okey, yang salah tanda tangan. Of course salah, sebab kata majmuk mantap. Ini adalah kata majmuk mantap. Alright, ada 15 saja. Ingat. Okey. Kita terus masuk pembelajaran dalam buku teks. Okey, yang kita akan cuba buat, insya-Allah. Okey, ini adalah contoh teks berita yang ada dekat televisyen. Okey, manakala di sebelah ini pula saya berikan contoh intonasi membaca berita. Okey, sama-sama kita dengar. Wabak denggi yang mengancam kawasan Gunung Keriang di Kedah berjaya dikawal sejak aktiviti pencegahan serta kawalan dilaksanakan Jabatan Kesihatan Negeri. Aktiviti tersebut segera dilaksanakan di zon terlibat sejak kes pertama dikesan.
Menurut pengarahnya, Dr. Muhammad Fikri Ujang, antara tindakan kawalan yang dilaksanakan adalah samburan kamus, menghapuskan tempat membiarkan nyamuk Aedes dan pendidikan kesihatan kepada penduduk di kawasan terlibat. Selain itu, pemeriksaan ke atas 176 premis turut dilaksanakan dengan 14 kes di kompaun mengikut Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 kerana terdapat nyamuk Aedes di premis mereka. Kawasan Gunung Kriang diisytiharkan sebagai zon wabak denggi kerana mencatatkan 11 kes sejak 20 Mei. Sehingga sekarang tidak berlaku kes kematian menyebabkan denggi di Kedah. Itu adalah cara ataupun intonasi nada membaca berita. Manakala sebelah ini adalah teks berita lah, contoh teks berita. Okey, awak boleh pause video saya ini untuk awak bacalah dengan ikut nada berita. Okey, saya terus kepada ini pula adalah pengumuman. Okey, ini adalah pengumuman. Ini ada dalam buku teks ya. Okey, ini adalah contoh pengumuman. Cara nada pengumuman dengan berita lebih kurang sama. Kita bagi contoh jugalah dengarkan. Murid-murid sekalian, kita masih berada dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan. Oleh itu, anda dikendaki mematuhi peraturan berikut semasa berada di sekolah. Anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan dan kurikulum juga ditangguhkan. Semasa berjalan ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah saja. Barisan dari arah berlawanan hendaklah mengikut laluan lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga hendaklah mengikut laluan, mengikut arah yang ditandakan. Di dalam kelas, anda dikendaki duduk di meja masing-masing. Jangan rapati meja rakan untuk bersembang dalam jarak dekat. Ingatlah, penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang masa berada di sekolah. Semoga murid-murid mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Diharapkan negara kita akan bebas daripada pandemik COVID-19 penuhnya. Okey, itu adalah pengumuman. Okey, cara bercakap, cara intonasi pengumuman. Di situ juga intonasi berita. Okay, apa yang saya nak pula, awak pula semua, okey, yang tengok video ni cuba baca panduan menghadapi wabak penyakit dengan intonasi dan nada pengumuman. Okey, cuba. Okey, anda tahu esok-esok jadi wartawan, okey? Bolehlah baca ni kan, pengacara kan? Teknik yang sesuai. Okey, seterusnya masuk pembelajaran. Ini adalah latihan. Apa yang saya nak adalah kamu mengenal pasti kata tunggal yang terdapat pada kedua-dua teks tadi. Okey, kata tunggal dan kata majmuk. Okey, awak boleh pause dulu video ini untuk awak kenal pasti kata tunggal yang ada dalam video ni. Okey. Okey, saya cepatkanlah. Okey, tapi awak kalau awak nak cari sendiri tak ada masalah, awak boleh pause kan. Okey. Antara kata tunggal okey, ini adalah antara kata-kata tunggal. Ini seterusnya juga dalamnya ada beberapa kata tunggal.
cari dulu sendiri, awak boleh pause dulu lah. Saya bagi jawapan terus. Yang penting awak baca dulu. Okay, ini adalah antara kata tunggal. Manakala kata majmuk, saya nak awak cari sendiri dalam teks ni. Kemudian awak boleh komen dekat bawah kalau awak dah jumpa kata majmuk. Boleh? Okey, ini semua selain kata tunggal. Kata majmuk awak cari sendiri dalam teks. Okey, awak boleh kata baliklah video saya ni. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah contoh soalan SPM. Okey? Okey, ini adalah contoh soalan SPM. Okey, kalau awak perhatikan, baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata majmuk. Kemudian anda dikendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Okay. Itulah sebabnya kenapa penggunaan saya guna tadi contoh buku teks tadi kan. Ini buku teks. Kalau dalam peperiksaan macam ni lah, dia akan bagi teks. Okay, ini adalah teks. Okay. Kemudian kita perlu baca dan kenal pasti. Tadi dia kata apa? 3 kata majmuk. Kenal pasti ni antaranya lah. Saya dah bagi jawapan terus. Daripada 3 perkataan ni, bina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Maksudnya, awak akan ada 3 kata majmuk yang awak dah jumpa. Ini saya dah tulis bagi jawapan. Dan 3 ayat. Awak perlu bina ayat awak sendiri. 3 ayat. Jadi, ini adalah 6 markah. Ini adalah format baru SPM. Macam ni lah dia akan bagi teks, kemudian awak cari. So, apa yang saya nak adalah awak komen dekat bawah dan cuba bina ayat kata majmuk yang telah saya bagi jawapan ni. Okey, komen dekat bawah. Alright? Okey, saya harap pembelajaran hari ini bermanfaat kepada awak semua. Sekiranya pelajar-pelajar saya yang pelajar kelas saya lah yang macam tak faham lagi ke apa ke, okey, kurang jelas ke, tak ada masalah. Awak boleh PM saya, tanya apa-apa sajalah, insya-Allah saya boleh bantu awak semua. Sebab saya faham dalam kekangan macam ni lah, halangan ni, belajar cara macam ni sangat mencabar. Begitu juga dengan saya cuba membantu awak sebaik mungkin. Okay, yang penting don't give up. Okay, apa pun awak mesti bertanggungjawab dalam apa sekali yang awak buat. Okay, belajar ini juga dengan tanggungjawab awak. Jangan sesekali tinggalkannya. Di mana awak tak nak membantu pelajaran ini, awak rasa macam saya faham sekarang. Okay, kebanyakan pelajar-pelajar saya ini sekarang ni dah mula bekerja. Okay, dia macam kurang sikit nak belajar, tapi jangan sia-siakan. Okay, pembelajaran ini sekurang-kurangnya ada. Benda ni akan membawa ilmu ni, pembelajaran ni sampai ke diri. Okay, jadi sekian saja daripada saya. Saya lebih panjang pula sila cikgu sekian lebih Okey, sekian saja daripada saya. Okey, harap kita dapat berjumpa lagi insya-Allah. Okey, bye. Hai, sekiranya awak minat pada video saya pada kali ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, terima kasih kepada yang menonton dan menyokong saya selama ini. Bye.